سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Naml ayat 38. Sebelum tu kita tengok pengajaran yang lepas. Ayat berapa? Oh, daripada 33 lagi. Ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri maza ta'murin. Maksudnya mereka berkata, kami adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan dan mempunyai ketegasan dan keputusan kepada engkau, maka lihatlah apa yang engkau hendak perintah. Pengajarannya, pertama, dibolehkan berbangga dengan kekuatan dalam konteks untuk menghadapi musuh. Yang kedua, kewajipan orang di bawah ialah untuk memberi pandangan tetapi akhirnya keputusan hendaklah diserah kepada ketua. Yang ketiga, antara sebab pemimpin dihormati dan dimuliakan ialah sentiasa bermesyuarat dengan orang-orang di bawahnya dan meraihkan pendapat-pendapat mereka dalam membuat keputusan yang terbaik. Ayat 34. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Maksudnya, dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila mereka masuk ke mana-mana negeri, mereka akan melakukan kerusakan. Mereka akan merosakkannya.
dan mereka akan menjadikan orang-orang yang mulia di kalangan penduduk negeri itu hina. Dan begitulah mereka lakukan. Pengajarannya pertama, antara sebab manusia menjadi sombong dan zalim ialah apabila memiliki kuasa dan tidak dipandu oleh ilmu. Yang kedua, sudah menjadi adat kebiasaan mana-mana raja yang zalim akan melakukan kerusakan mana-mana negeri yang dijajahnya, dan akan menghina mereka yang mulia. Kecuali raja atau pemerintah yang beriman. Ayat 35, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Maksudnya, sesungguhnya aku akan mengutuskan kepada mereka dengan hadiah. Maka aku akan perhati apa yang dilaporkan oleh utusan-utusan. Pengajarannya pertama, rasuah adalah satu perkara yang biasa bagi pemerintah yang zalim. Demi kerana kepentingan kuasa atau politik. Yang kedua, antara sebab manusia mudah beriman ialah kewarasan akalnya. Yang akan menjadikannya mudah untuk tunduk kepada kebenaran. Ayat 36. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Maksudnya, maka tatkala telah datang kepada Sulaiman alaihissalam hadiah, dia berkata, adakah patut kamu memberi hadiah kepadaku dengan harta
sedangkan apa yang Allah beri kepadaku adalah lebih baik daripada apa yang Allah memberi kepada kamu. Bahkan kamu dengan hadiah kamu sentiasa gembira. Pengajaran pertama, para nabi dan orang beriman tidak mungkin tertipu dengan hadiah ataupun dunia. Kerana mereka cukup yakin bahawa apa yang Allah sediakan untuk mereka di akhirat adalah jauh lebih baik dan lebih kekal. Adalah jauh lebih baik dan lebih kekal. Yang kedua, hanya orang kafir dan jahil tentang akhirat yang akan tertipu dengan dunia. Yang sifatnya memang menipu daya manusia. Yang ketiga, tidak mungkin seorang yang beriman apatah lagi seorang pendakwah sanggup membiarkan manusia dalam kekufuran, dan maksiat hanya semata-mata untuk mendapat habuan dunia. Boleh faham ke? Boleh faham? Kaitan dengan Nabi Sulaiman ialah bila diberi hadiah, Nabi Sulaiman tolak. Kenapa dia tolak? Sebab Balqis bagi hadiah supaya Nabi Sulaiman jangan dakwahnya supaya beriman kepada Allah. Biarkan dia kufur dan syirik. Jadi satu benda yang tak masuk akal, membiarkan orang kufur, syirik, masuk neraka untuk kita dapat hadiah daripadanya. Itu bukan sifat pendakwah. Dan macam orang sedang terbakar kan, kita nak selamatkan dia, tiba-tiba dia kata jangan selamatkan saya dan saya akan bagi hadiah pada awak. Kita nak ambil tak hadiah tu? Kalau kita ambil, kita memang tak ada hati perut. Kita rela biarkan dia dalam terbakar demi untuk dapat hadiah. Itulah daripada kisah Nabi Sulaiman AS. Okey, yang keberapa? Poin yang keempat. Orang yang tidak beriman sentiasa gembira dengan harta dunia.
Manakala orang yang beriman sentiasa gembira dengan ganjaran pahala. Okey, ayat 37. Irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha azillah wa hum saghirun. Maksudnya, baliklah kepada mereka dengan bawa hadiah, maka kami akan datang kepada mereka dengan tentera yang tidak ada tandingannya, dan kami akan mengeluarkan mereka daripada negeri itu dalam keadaan hina, dan mereka kerdil. Pengajarannya, pertama, tidak salah bagi seseorang menunjukkan kekuatannya dan bala tenteranya kepada musuh demi untuk menakut dan menggerunkan musuh. Yang kedua, manusia yang tidak tunduk kepada kebenaran ialah manusia yang hina dan tidak ada nilai di sisi Allah. Okey, kita sambut tadabbur. Okey, ayat malam ni, ayat 38, masih lagi cerita ataupun kisah dakwah Nabi Sulaiman AS kepada Balqis. Cerita seorang Nabi yang ada kerajaan, tapi bukan cerita pasal kuasa, bukan cerita pasal harta, tapi cerita pasal dakwah. Jadi Nabi apa sekali kedudukannya, kerja utamanya adalah berdakwah. Okey, kalau cerita sebelum ni, setelah Nabi Sulaiman tolak hadiah yang dibawa oleh wakil Raja Balqis dengan alasan, apa alasannya? Apa alasannya? Ada dua alasan. Pertama, ya Ibrahim, sudah lupa. Baru cuti 3 hari. Kalau cuti 3 minggu, Nabi Sulaiman tolak hadiah Balqis dengan 2 sebab. Pertama, sebab itu, kalau tak rasuah dia terimalah. Tak jawab ikut apa yang Nabi Sulaiman cakap. Nabi Sulaiman tak kata pun sebab ini rasuah. Satu, sebab yang Allah bagi pada dia jauh lebih baik. Jadi tak ada sebab dia nak terima. Orang tu ada emas 5 buah, tiba-tiba ada orang miskin nak sedekah kancil, kan? Tak ada sebab nak terima, kan? Satu. Sebab kedua, Balqis nak uji. Mana Nabi Sulaiman tahu Balqis nak uji? Pandai-pandai dia. Yang kedua, sebab dia Balqis tak ikut arahan.
Nabi Sulaiman suruh Balqis datang, bukan hantar hadiah. Dan yang ketiga, sebab paling utama. Ya? Yang Balqis bagi tu ada, kenapa tak ada? Ada. Hadiah daripada Raja mesti ada nilai. Balqis bagi tu supaya Nabi Sulaiman tidak berdakwah padanya. Maknanya dia nak Nabi Sulaiman jangan berdakwah, biar dia dalam kufur. Itu Nabi Sulaiman tak boleh terima. Macam mana kamu bagi rasuah padaku supaya kamu kekal dalam kufur? Satu benda yang tak boleh diterima. Okey. Lepas tu, lepas hadiah dihantar pulang, apa kata Nabi Sulaiman? Qal dia berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai malak. Apa dah malak? Pembesar-pembesar. Ayyukum siapa di kalangan kamu? Pembesar-pembesar ni siapa ni? Tentera dia siapa? Jin, manusia? Siapa kalangan kamu yang yakti ni, yang boleh bawa datang kepadaku? Siapa yang di kalangan kamu yang boleh bawa datang padaku bi'arsyiha, dengan arasnya. Apa dia aras? Singgasana. Apa makna singgasana? Tempat? Dipanggil apa? Raja bersemayam ke? Tahta raja. Tapi kenapa panggil singgah sana? Kenapa tak singgah sini? Kan macam bijak sana kan? Siapa tak tahu kenapa ada sana tu? Okey, qabla, sebelum, ayatuni, sebelum mereka datang kepadaku, muslimin. Sebelum mereka datang, mereka ni siapa? Balqis dan tenteranya. Siapa yang boleh bawa singgasana Balqis kepada aku sebelum Balqis dan pengikutnya datang kepadaku dalam keadaan muslimin, berserah diri. Ada dua maksud ni. Muslimin, dua maksud. Pertama, berserah diri. Yang kedua, Islam, masuk Islam. Okey, timbul soalan. Setelah hadiah Balqis dipulangkan, tiba-tiba Nabi Sulaiman minta apa? Nabi Sulaiman nak singgasana Balqis dibawa ke, daripada mana ni? Balqis di mana? Sabat di mana? Yaman. Nak dibawa ke mana? Di Syam, Palestin. Jauh kan? Jadi soalannya, apa kaitan dakwah Nabi Sulaiman dengan singgasana Balqis yang nak dibawa ke Palestin? Apa kaitan? Ada kaitan ke? Apa dia? Kehebatan Nabi? Tapi perlu tak bawa singgasana tu? Menunjukkan kekuasaan Nabi Sulaiman. Satu.
Bila kita nak mengajak orang kepada Allah, supaya kenal Allah, kita kena tunjuk kehebatan Allah. Sebab itulah setiap Rasul, setiap Nabi ada mukjizat dia. Kalau cakap pasal Islam, kalau orang macam kita, ada mukjizat tak? Tak ada, tapi ada sebenarnya. Iaitu mukjizat kita, Quran lah. Bila nak cakap Islam, bawalah dalil, bawalah bukti Allah tu hebat. Bawalah ayat Quran. Jangan cakap kosong. Satu, yang kedua, Nabi Sulaiman nak uji Balqis. Dia nak uji, cerdik ke tak? Kalau cerdik, mudah nak didakwahkan. Tapi kalau bodoh, betul satu lagi, sombong, lagi susah. Jadi satu proses dakwah ialah kita uji orang tu. Macam mana Nabi Sulaiman nak uji dengan singgasana ni? Tunggu siri seterusnya. Okey. Bila Nabi Sulaiman tanya, yang pertama menjawab siapa? Qala, telah berkata Ifrit. Siapa Ifrit? Minal jin, daripada jin. Siapa jin? Siapa jin? Dicipta daripada apa? Api. Okey. Ada kalangan jin yang namanya Ifrit. Apa makna Ifrit? Ifrit dalam bahasa Arab ialah yang jahat, yang maridun, yang jahat, yang ganas. Kalau dia berlawan, biasanya dia menang. Itu makna Ifrit. Sifat kepada jin yang kuat dan sentiasa mengalahkan yang lain. Orang Melayu guna tak kata Ifrit? Tak ada kan? Tak ada. Jin Ifrit. Yang apa ni? Tak, yang April Fool. Lain kan? Lain. Itu bukan hantu. Okey. Apa kata jin Ifrit? Aku atika, boleh bawa datang kepada engkau. Bihi, dengannya. Hi ni balik pada apa? Dengannya. Nya ni balik pada apa ni? Dengan arash. Kata jin Ifrit, aku boleh bawa arash itu kepada engkau. Berapa lama? Qabla, sebelum. Antaquma, engkau berdiri ataupun engkau bangun. Bangun daripada apa? Mim maqamika, dari maqam. Tempat duduk ke tempat berdiri? Nak tahu tempat duduk ataupun tempat berdiri, tengok perkataan apa? Asal perkataan apa? Maqam. Kalau fi'il madhi, qama, yaqumu. Kalau masdar, qiyaman, qiyamuhu li nafsi. Pernah dengar? Qiyaman. Jadi qama ni duduk ke berdiri? Berdiri kan? Kalau duduk apa dia? Jalasa. Ataupun satu lagi? Majlis pula. Dia satu jalasa. Yang kedua qa'ada. Jadi jalasa duduk. Kalau tempat duduk, majlis. Kalau qa'ada duduk juga. Kalau tempat duduk, maq'ad.
Kan ada surah apa? Surah jin. Apa dah? Siapa? Surah jin. Inna naq'udu maqa'ida. Jadi apa beza jalasa dengan qa'ada? Jalasa ni daripada dia berdiri dia duduk. Itu dipanggil jalasa. Qa'ada daripada baring duduk. Itu dipanggil qa'ada. Boleh faham? Ha? Ulang apa? Yang ni, okey. Jalasa ni duduk daripada saya berdiri, lepas tu saya duduk. Itu dia panggil jalasa. Tapi kalau saya baring, saya bangun dan duduk. Itu dia panggil qa'ada. Jadi qamah ni berdiri. Sebab itulah bila pergi Mekah ada sebelah Kaabah tu apa nama? Makam Ibrahim kan? Bukan Hijri Ismail, makam. Makam Ibrahim. Apa maksud makam Ibrahim? Tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika bina Kaabah. Dia sebenarnya makam Ibrahim. Ini Kaabah kan? Makam Ibrahim dah kat mana? Tak pernah pergi Mekah? Kanan mana? Dari sini kan? Kan? Betul kan? Betul ke tak? Macam tak pernah pergi je. Ha? Sini kan? Jadi makam ni tempat Nabi Ibrahim berdiri. Macam mana Nabi Ibrahim berdiri untuk bina Kaabah tapi jauh daripada Kaabah? Dia kalau berdiri kat sini lah. Kan? Bukan duduk sini. Kalau duduk kat sini macam mana nak bina Kaabah? Siapa tahu sebab ni? Kenapa jauh? Dialihkan. Kenapa dialihkan? Sebab ini pendapat Umar. Kalau dia jauhkan makam Ibrahim, maka memudahkan untuk orang tawaf. Asal dia kat sini. Kemudian dijauhkan, memudahkan untuk orang tawaf. Jadi makam tu sebenarnya tempat berdiri ni. Tapi di sini adakah tempat berdiri ataupun tempat duduk? Kalau terjemah tempat berdiri, betul tak? Aku akan bawa arasnya sebelum kamu berdiri daripada tempat berdiri. Boleh faham? Jadi ada ahli tafsir mengatakan makam di sini ialah majlis. Sebelum aku berdiri daripada majlis kamu. Okey. Ada pendapat mengatakan biasa satu majlis itu berapa lama? Paling-paling lama orang duduk dalam majlis berapa lama? 2 jam. Maknanya sebelum kamu bangun dalam majlis sepanjang 2 jam, aku dah bawa aras tu. Boleh faham? Itu siapa cakap? Jin Ifrit. Jin ni biasa jahat ke baik? Kenapa tiba-tiba nak tolong Nabi Sulaiman? Sebab? Tak, sebab dia sekarang jadi tentera Nabi. Dia tentera, sebab tu dia kena ikut arahan. Kemudian wa inni, sesungguhnya aku alaihi, atasnya. Atas apa ni? Atas membawa aras itu laqawiyun. Pasti qawiyun apa? Kuat. Aminun. Lagi amanah. Kenapa dia sebut dua sifat ni? Satu kuat, satu amanah. Apa pengajaran? Nak meyakinkan kenapa sebut dua sifat? Kuat dan amanah. Kenapa dia tak sebut bersih, cekap? Apa dia? Sebenarnya pengajarannya, nak buat apa-apa kerja mesti ada dua sifat utama ni. Rukun asas. Kita nak buat kerja apa? Contohlah, apa-apa kerja. Contoh,
Kita nak akad barang, kita perlu kekuatan apa? Fizikal. Kalau nak akad barang berat tapi lembek, tak layak. Yang kedua, amanah. Kadang-kadang fizikal dia kuat tapi tak amanah, dia tak boleh angkat barang. Kadang-kadang kena bagi rasuah, dia tak angkat. Jadi sifat utama, satu kuat, mengikut kesesuaian kerja. Yang kedua mesti amanah. Kalau saya nak sampai ke ilmu, saya perlu kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Yang kedua, amanah. Kadang-kadang saya dah ada ilmu tapi tak ada amanah, ilmu takkan tersebar. Boleh faham? Jadi jin pun faham rukun asas kerja. Ni lembek je, ustaz, saya nak minta kerja, minta apa? Saya boleh angkat apa saja barang. Tak sesuai. Jadi ikut kesesuaian. Okey. Lepas tu tawaran kedua. Qala, telah berkata allazi, orang yang indahu, di sisinya ilmu. Ini kelebihan. Yang tadi jin, dia ada dua sifat, kuat dan amanah, tapi mungkin tak ada ilmu. Yang ni pula orang ke jin? Mana tahu? Al-Lazi boleh balik pada jin je. Dia orang sebab tak sebut jin. Bila tak sebut jin, orang lah. Kan? Ada makhluk ketiga selain pada manusia dan jin? Tak ada. Dan orang ni Allah tak sebut nama. Allah sebut apa? Indahu ilmu. Jin ni ada nama tak? Ada ifrit, tapi bila sebut orang, Allah tak sebut. Itulah bahasa Al-Quran. Kenapa Allah tak sebut nama? Habis jin tak disebut nama? Tak penting. Jin sebut nama? Sekarang Allah nak fokus pada apa? Kehebatan manusia ialah ilmu. Jadi kalau kamu nak jadi hebat, milikilah ilmu. Kalau Allah sebut nama orang tapi tak ada ilmu, kita pun dapat anak buah nama sama dengan kamu tu kan, tapi tak hebat pun. Sebab nama bukan menjadikan manusia hebat. Yang menjadikan manusia hebat ialah ilmu. Ilmu pula ilmu apa? Ilmu apa? Quran. Zaman Nabi Sulaiman dah ada Quran ke? Ilmu? Apa dah? Mana tahu? Mana tahu? Ilmu minal kitab. Ada jawab pagat sini. Bukan semua soalan perlu dijawab segera. Daripada kitab. Mana ilmu yang menjadikan orang hebat bukan sebarang ilmu, tapi ilmu daripada kitab. Kitab siapa ni? Pastilah kitab Allah. Okey. Kelebihan ilmu. Cuba buka surah ni. Surah Al-Isra ayat 107. Surah Al-Isra ayat 107. Okey. Dah tulis dah? Adik-adik tulis dah? Dah tulis dah? Surah Al-Isra ayat 107. Jangan lukis gambar orang pula. Qul, katalah. Katalah, wahai Muhammad, aminu. Cakaplah pada orang yang tak nak beriman. Apa dia? Aminu bihi. Kita biasa dengar amanu kan? Sekarang aminu pula. Apa beza? Dalam surah Wal Asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Amanu. Baris atas. Sekarang baris, ni baris bawah. Apa beza? Apa beza? Yang mana perintah?
Aminu perintah. Dipanggil fi'il apa? Amar. Yang atas amanu fi'il madhi. Jadi kalau atas terjemah apa? Mereka ramai telah beriman. Yang bawah berimanlah. Jadi tulis huruf sama, yang beza satu baris je, tapi makna dia berbeza. Yang atas menunjukkan past tense, mereka telah beriman. Yang bawah perintah. Satu mim baris atas, satu mim baris bawah. Kalau mim baris mati, apa pula makna dia? Amno. Cuba matikan mi. Bunyi apa? Tapi jangan perasan, tak ada. Yang mim baris mati tak ada dalam Quran. Yang ada baris atas dan bawah. Okey, wahai Muhammad, bagi kepada orang tak beriman. Aminu bihi, berimanlah dengannya, iaitu dengan Al-Quran. Aw la tu'minu, ataupun kamu tak beriman. Apa maksud dia? Bagi kepada orang musyrikin, kamu beriman ataupun kamu tak beriman, bagi Allah tak ada masalah. Ikut suka kamu lah. Faham? Ikut suka kamu. Yang rugi siapa? Allah sikit pun tak rugi. Kemudian Allah puji. Terjemah. Inna, sesungguhnya allazina, orang-orang yang utul ilma, orang yang diberi ilmu. Allah puji. Orang yang diberi ilmu, apa kelebihannya? Min qabli, dari sebelumnya. Iza yutla, ini orang berilmu. Iza yutla, apabila dibaca alaihim, ke atas mereka. Dibaca apa? Ayat Al-Quran. Sebab dia berilmu, mesti ada kesan. Kesannya apa? Yakhiruna lil azqani sujada. Bila dibaca ayat Quran kepada mereka yang berilmu, mereka terus tersungkur sujud. Sebab apa? Sebab faham dan terkesan. Tengok Allah puji, ya. Ciri-ciri orang berilmu, bila dengar Quran, dah sujud. Dan mereka kata apa lagi? Allah kata wa yaquluna, dan mereka berkata subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula, sesungguhnya janji Tuhan kami adalah pasti akan berlaku. Mereka yakin. Dari mana mereka yakin? Daripada ilmu. Dia punca manusia buat maksiat, kufur, syirik sebab tak ada ilmu dan tak yakin pada janji Allah. Okey. Satu lagi, cuba buka surah Al-Qasas. Ayat 80. Al-Qasas. Ayat 80. Okey. Terjemah, waqala, dan telah berkata allazina, orang-orang yang utul ilma, Allah puji, telah berkata orang yang diberi ilmu, wailakum, wail, celakalah kamu, sawabullah, ganjaran pahala Allah, khairun, jauh lebih baik, liman amana, bagi orang yang beriman, wa amila salihah, dan wala yulaqaha, tidak akan memperolehinya. Nya tu apa dia? Ganjaran pahala semua ni tak akan dapat kecuali orang yang sabirun, sabar. Dan orang yang sabar tak mungkin sabar melainkan setelah dia berilmu. Allah puji. Siapa tahu ini kisah siapa ni? Kisah tentang apa? Qarun. Apa cerita? Bila Qarun keluar dengan kemewahannya, dengan tahtanya, dengan kenderaannya,
Maka yang tengok tu terbagi pada dua jenis manusia kan. Pertama, orang yang tak berilmu, yang jahil, bila dia tengok dunia harta korun, apa sikapnya? Oh, alangkah baiknya kalau kau jadi macam korun, kaya macam korun. Maknanya dia tertipu dengan dunia sebab jahil. Tapi bila orang berilmu tengok harta korun yang hebat, dia kata apa? Celaka kamu, sebab kamu tertipu dengan dunia. Sebenarnya dunia harta korun bila dibanding dengan akhirat, jauh, tidak ada nilai langsung harta korun. Tengok, bila orang ada ilmu, dia tak akan tertipu dengan dunia. Okey, kita balik pada ayat kita. Jadi telah berkatalah orang yang diberi ilmu daripada kitab. Ana atika, aku akan bawa datang kepada engkau dengannya. Dengan apa? Dengan arash. Qabla, sebelum an yartadda. Yartadda benda? Tarfuka ni kelipan mata. Yartadda kembali. Sebelum kembali ilaika kepada engkau, tarfuka. Apa dia tarfuka? Kelipan mata engkau. Okey. Makna siapa yang lebih laju? Orang yang berilmu. Siapa lelaki ni? Dia salah seorang tentera Nabi Sulaiman lah. Tapi sifatnya berilmu. Cuba buka ni. Yang teks Arab tu. Ada huraian ulama pasal lelaki ni. Okey. Qala Ibnu Atiyah, salah seorang ahli tafsir, Ibnu Atiyah, ikhtilafal mufassirun, telah ikhtilaf apa dia? Berbeza. Mufassirun ahli tafsir, mufassirun ahli tafsir. Ahli tafsir telah berbeza tentang apa? Fil lazi indahu ilmun, tentang orang yang ada ilmu minal kitab, ilmu daripada kitab. Man huwa? Siapa orang tu? Ulama beza pendapat. Fa jumhurin nas, jumhur apa dia? Majority ulama ala annahu mengatakan orang itu ialah rajulun salihun min Bani Israel. Seorang lelaki soleh daripada Bani Israel. Apa namanya? Ismu Asif. Asif. Asal ambil daripada nama sini ke? Nama dia Asif. Asif bin apa? Asif bin apa? Oh, anta Ain. Asifun. Oh, terlepaslah. Asifun. Ya ni. Apa mana? Apa dia? Oh, angin yang kencang. Bila datang angin kencang, Asif. Okey, boleh tahan. Okey, Asif bin Barkhiyah. Ini pendapat ulama, tak ada dalil. Tafsir, ini pendapat daripada Ibnu Atiyah. Tafsir Ibnu Atiyah. Rujukan dia Tafsir Ibnu Atiyah, jilid 4 muka surat 261. Qala Ibnu Taimiyah pula. Kata Ibnu Taimiyah,
Yang bawa aras tu sebenarnya siapa? Yang bawa aras tu siapa sebenarnya? Atatuhu bi malaikah, bukan orang. Jadi orang yang berilmu hanya berdoa. Sebab manusia dengan malaikat, siapa lebih kuat? Mana tahu? Malaikat, ada malaikat, antara malaikat kerja dia apa dah? Memikul aras. Aras ni besar mana? Besar pada langit dan bumi. Dan dia pegang, dia pikul aras tu berapa lama? Setiap hari 24 jam. Daripada mula Allah cipta aras sampailah bila-bila. Kuat tak? Dan malaikat ni ada badan dia, ada satu riwayat, kepala di langit, kaki di. Jadi kalau setakat nak bawa aras Raja Balqis tu tak ada masalah. Boleh faham? Jadi yang bawa aras tu malaikat, tapi sebab doa orang yang berilmu. Boleh faham? Kalau harap orang nak bawa aras tu, agak-agak berapa hari sampai? Orang kita kan gotong royong angkat rumah kan, berapa orang nak angkat tu? Satu kampung. Okey, kata Ibnu Taimiyah, atatu bil malaikah, malaikat yang bawa. Begitulah zakarahu disebut oleh al-mufassirun daripada Ibnu Abbas. Ini pendapat Ibnu Abbas, yang bawa tu ialah malaikat. Wa ghairu annal malaikah, sesungguhnya malaikat atatuhu, bawa arasy itu asra'a, lebih cepat, asra'a, lebih cepat, lebih laju, mimma kana ya'ti bi al-ifrit. Maksud apa? Malaikat bawa aras lebih laju daripada jin ifrit. Jin ifrit sebelum Nabi Sulaiman bangun, malaikat sebelum mata kelip. Jadi sebenar, kadang-kadang kita fikir kan, teknologi yang canggih, laju kan, kapal terbang, kadang-kadang kita nak pergi ke mana-mana, setengah jam sampai kan. Tapi sebenarnya yang Nabi Sulaiman ni mana lebih laju dengan jet pejuang sekarang? Mana lebih laju? Ini lagi laju. Pengajaran untuk kita pada kita, kalau di syurga nanti berapa tingkat semua? Berapa tingkat? Ibrahim, berapa tingkat? 6? Berdasarkan apa dia? Bilangan ayat Quran. Jadi kalau kita nak naik, katalah kita duduk tingkat bawah, minta tidaklah kan, duduk tingkat bawah, lepas tu kita nak ziarah orang yang tingkat paling atas, tingkat yang ke 6,000. Agak-agak berapa masa kita perlu ambil? Sakit. Berapa masa? Dalam surga? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Kerana Allah kata dalam surga pada terlintas dia sampai. Tengok kat dunia ni, daripada Palestin, daripada Yaman ke Palestin, berapa cepat? Sebelum mata berkelip. Kalau kat dunia dah cepat, dah laju, di akhirat dalam surga lagi laju. Okey, kita balik pada ayat kita. Falamma, maka tatkala ra'ahu, dia melihatnya. Siapa melihat ni? Nabi Sulaiman melihatnya. Nya tu balik pada apa? Aras. Mana aras dah ada di depan Nabi Sulaiman kan? Dah ada dah. Itu bahasa Al-Quran. Quran tak kata bila Nabi Sulaiman tanya jin ifrit, boleh jawab macam ni, boleh bawa macam ni. Lepas tu tanya pula yang lain, manusia jawab boleh macam ni. Kemudian Nabi Sulaiman pun buat undian. Kemudian manusia pun pilih. Kemudian manusia pun berdoa. Tak ada. Cita-cita tu tak perlu. Terus Allah kata apa? Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat aras itu mustaqirran, telah mustaqiran, telah tetap
indahu, di sisinya. Tiba-tiba dah ada dah. Hebat tak? Seorang Nabi yang ada kerajaan hebat dan ada tentera yang boleh bawa singgasana Balqis daripada Sabak ke Yaman, ke Palestin sebelum mata berkelip. Hebat tak raja tu? Kalau kita jadi raja tu, apa kita rasa apa? Kalau kita lah, apa ucapan kita? Orang tanya, oh hebatnya ustaz. Ustaz tu kata apa? Itulah saya. Kan? Tapi tengok apa jawapan, apa reaksi Nabi Sulaiman. Qal, dia berkata, Haza, ini ni apa dia ni? Ni, projek bawa aras Balqis daripada Yaman ke Palestin, hebat. Tapi ini projek siapa ni? Haza min fadli Rabbi. Ini adalah dari kurniaan ataupun anugerah Rabbi, penciptaku. Sedikit pun kehebatan tu tak menjadikan Nabi Sulaiman tertipu. Tak ada sikit pun. Bukan setakat dia tak tertipu, tapi dia terus pulangkan kelebihan itu kepada Allah. Yang kedua, dia terus rasa bahawa semua ni, kelebihan ni Allah bagi pada dia sebab apa? Bukan sebab dia Nabi, bukan sebab dia hebat, tapi liyabluwani, untuk dia, iaitu Allah, menguji aku. Apa hasil Allah nak lihat daripada ujian ni? Dua. Salah satu daripada dua. Ashkur, sama ada aku bersyukur, ataupun aku kufur. Tengok kehebatan seorang Nabi. Apa dia? Bila dapat nikmat kerajaan satu, nikmat kenabian satu. Dua, nikmat boleh bawa, ada tentera dia yang boleh bawa singgasana Balqis sebelum mata berkelip. Tapi akhirnya dia rasa apa? Dia sekarang sedang diuji oleh Allah. Saya nak tanya, siapa kalangan kita bila dapat nikmat baik, terus dia rasa Allah sedang menguji aku? Angkat tangan. Dapat telefon, Allah nak uji aku ni. Ada tak perasaan tu? Ada? Sufyan? Contoh apa? Boleh bagi contoh. Orang bagi duit, ya Allah, Allah nak uji aku ni. Atau, ya Allah, kenapa baru dapat? Biasa cakap apa kalau dapat nikmat? Itu baru je Hazami Fatil Rabbi. Biasa bila kita akan rasa sedang diuji, bila musibah je. Betul kan? Itu memang perangai kita. Bila sakit, ya Allah sedang menguji saya. Bila sihat je, ada perasaan tu. Dia sihat, ya Alhamdulillah, saya sakit 3 hari je. Tak ada ayat saya sakit Allah uji saya. Allah bagi sihat pun Allah nak uji. Allah nak tengok dengan sihat ni aku buat apa. Boleh faham? Ni payah ni, nak rasa diuji bila dapat nikmat. Lepas tu nak baca pula haza min fadli Rabbi. Betul? Berapa banyak kita dapat nikmat, tapi berapa kali kita ucap haza min fadli Rabbi. Paling-paling tidak orang kita apa dia? Bila dapat nikmat, dia buat apa? Dia rasa diuji pun tidak. Haza min fadli Rabbi pun tidak. Paling-paling kurang dia buat apa?
kenduri kesyukuran. Allah tak suruh, Nabi tak buat. Betul? Ustaz, salah ke buat kenduri kesyukuran bagi orang makan? Salah ke? Jawapan dia apa? Salah ke betul? Dia dapat nikmat rumah baru, kereta baru, naik pangkat, dia pun buat kenduri kesyukuran. Dia kata salah ke? Nak jawab apa? Salah. Sebab apa salah? Asifun. Apa dia? Sebab Allah tak suruh. Pandai Asifun. Sebab Allah tak suruh. Betul? Ya Allah suruh apa dia? Haza min fadli Rabbi. Yang kedua, ya Allah suruh bersyukur. Apa makna syukur? Taat, bukan kenduri. Tapi dalam Quran ada tak Allah suruh buat makan, bagi orang makan? Ada. Tapi bila dapat hadiah? Bukan. Bila masa? Bukan sebab naik rumah baru, bukan. Bila ada duit, bagi. Satu. Yang kedua, Allah suruh bagi makan pada siapa? Orang miskin, miskinan, wa asiran, wa yatiman. Tapi masyarakat kita bila buat kenduri kesyukuran, biasanya yang dijemput siapa? Orang taman mewah tu, kan? Bukan orang miskin. Kalau orang yang miskin apa semua, tak jemput. Paling-paling kurang pun bila diberi pada orang miskin. Dah habis semua, bukan habis, tak habis. Hantar, kan? Betul. Okey. Kemudian Nabi Sulaiman beritahu, "Waman kafar." Dan siapa yang syakar, dia bersyukur. Bersyukur makna dia taat. Kalau saya sihat, macam mana nak syukur dengan nikmat sihat? Alhamdulillah. Satu, alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu shalah. Lepas tu, macam tu je. Guna kesihatan untuk mentaati Allah. Baca Quran, berzikir, pergi berdakwah. Itu makna syukur. Kalau Allah bagi telefon, macam mana nak syukur dengan telefon tu? Asif, macam mana nak syukur? Aku nak bersyukur, dia pun buka game. 1 jam. Adakah itu syukur? Bukan. Jadi syukur tu kufur ke main game tu? Syukur ke kufur? Betul? Betul, Kenapa tak berani jawab betul? Sebab kalau jawab betul, tak boleh main lepas ni. Okey. Siapa yang bersyukur, fa'innama, maka sesungguhnya hanyalah yashkuru, dia bersyukur li nafsi, untuk dirinya sendiri. Apa yang maksud ni? Siapa bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya. Apa maksud? Kebaikan? Okey, itu yang tersurat. Yang tersirat apa dia? Apa mesej di sebalik itu? Apa dia? Mesej di sebalik itu ialah Allah nak perbanyakkan taat pada Allah. Sebab apa? Bila kamu taat, mana kamu syukur. Dan bila kamu syukur dengan taat, kamu yang dapat kelebihannya. Boleh faham? Sebab ramai orang malah nak taat pada Allah sebab apa? Sebab dia rasa, contohlah, dia ada duit banyak, dia nak sedekah. Dia rasa berat nak bagi. Sebab dia rasa apa? Bukan untuk diri dia. Ini untuk orang. Sebab tu yang dia bagi, dengan dia simpan, yang mana lebih banyak? Kenapa? Sebab dia rasa yang dia bagi tu untuk orang. Sebab tu dia bagi sikit. Yang disimpan tu untuk dia.
Nabi kata apa? Nabi tanya sahabat satu hari, siapa kalangan kamu yang cintakan harta pewarisnya lebih daripada dia cinta harta dirinya sendiri? Faham soalan? Sahabat pun jawab, ya Rasulullah, tak ada seorang pun lebih sayang harta pewarisnya daripada sayang harta. Maksudnya semua sayang pada harta dia sendiri. Maka Nabi pun jawab, tengok cara Nabi mendidik dan membetulkan cara berfikir. Kalau betul kamu sayang pada harta kamu lebih daripada kamu sayang harta pewaris, ialah harta yang kamu ialah yang kamu bagi, harta pewaris yang kamu simpan. Faham? Jadi yang banyak kita simpan ke banyak bagi? Yang kita simpan tu yang kita sayang ke yang kita bagi yang kita sayang? Ya? Tak. Yang mana kita lebih sayang? Yang kita simpan ke yang kita bagi? Yang mana akan jadi hak kita? Bagi. Tapi yang paling banyak kita simpan. Yang kita simpan akhirnya jadi yang siapa punya? Jadi sebenarnya kita lebih sayang harta siapa? Pelik kan? Nabi kata, sebenarnya kamu ni lebih sayang harta orang daripada harta kamu sendiri. Betul kan? Betul kan? Jadi lepas ni buat apa? Batu orang paling cerdik dalam bab harta ni siapa? Orang paling cerdik dalam bab harta siapa? Nabi lah. Kenapa Abu Bakar pula? Apa sifat Nabi? Tak ada siapa yang minta kecuali Nabi bagi. Sampai satu masa Nabi tak bagi. Bila? Habis. Itu biasa tu bila? Sebelum Ramadan. Bila masuk Ramadan, lagi Nabi bagi laju. Tahu tak kesan apa? Bulan Ramadan lagi Nabi bagi laju. Apa punca? Apa kesannya? Sebab apa? Tak ada sebab lain. Syaitan tak ada. Syaitan tak ada. Ingat syaitan kacau Nabi ke? Apa dia? Tak. Ganjaran lebih. Yang kita masuk Ramadan sama je. Tak ada sebab utama. Kenapa? Kan ada hadis kan. Bila Nabi masuk bulan Ramadan, Nabi bagi macam angin yang laju, yang kencang. Angin yang asifun. Tak. Tahu apa Nabi buat bulan Ramadan? As'ad? Tak. Apa antara benda utama Nabi buat bulan Ramadan? Nabi tadarus Al-Quran dengan Jibril. Sebab tu ulama kata antara sebab Nabi semakin laju bersedekah di bulan Ramadan, hasil tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan. Sebab pendorong manusia untuk bersedekah banyak-banyak apa dia? Quran je. Quran yang cerita kelebihan macam-macam. Okey? Jadi Allah kata, siapa yang bersyukur, maka dia paling untung. Jadi jangan syukur sedikit. Wa man kafar, dan siapa yang kufur, fa inna rabbi, maka sesungguhnya Rabbi, Tuhanku. Ini sebenarnya kata-kata siapa? Kata Nabi Sulaiman ke? Kata Allah. Nabi Sulaiman. Sebab tu ada Rabbi. Fa inna Rabbi ghaniyun, maha kaya. Karimun. Lagi maha. Okey, soalan. Kenapa Nabi Sulaiman kata siapa yang bersyukur, maka syukur tu untuk dirinya. Tapi bila sebut siapa kufur,
Nabi Sulaiman tak kata kufur tu untuk dirinya. Sebab dia kata apa? Allah. Kenapa? Apa maksud Allah kaya? Allah nak, Nabi Sulaiman nak bagi tahu kalau kamu kufur, biasa orang kufur ni dia rasa dihebatkan. Satu, yang kedua, bila Allah minta dia bersyukur seolah dia rasa apa? Allah perlukan syukur dia. Tak. Nabi Sulaiman kata Allah sangat kaya. Allah sedikit pun tak perlukan syukur kamu. Jadi bila Allah tak perlu dan kamu tak syukur, siapa yang rugi? Kamu. Okey. Jadi ayat ni nak mendorong kita supaya berbanyak syukur. Bila? Bila ni? Bila dapat? Bila tu? Bila dapat nikmat? Subhanallah. Saya nak tanya, nikmat Allah tu bermusim tak pada kita? Nikmat Allah bila? Sentiasa. 24 jam. Setiap saat kita bernafas. Bukankah itu nikmat Allah? Jadi kita wajib bersyukur bila? Sepanjang masa. Jadi sangat-sangat tidak tepat orang bersyukur bila dapat nikmat tertentu. Salah. Sedangkan nikmat Allah 24 jam. Paling-paling kurang kalau tak ada harta, dia bersyukur dengan apa? Senyum. Sebab Allah masih boleh bagi muka boleh senyum. Nikmat tu. Ada orang dia operate muka dia, tak boleh nak senyum. Kan? Senyum macam mana pun tak boleh. Sebab dah dioperate-kan. Cuba buka surah ada lagi, ada banyak lagi kan? Cuba bagi apa-apa surah. Surah Al-Isra ayat 7 ke? Okey. Ini nak bagi tahu Nabi Sulaiman ada kerajaan, ada ilmu, ada kenabian, nikmat paling besar. Dan ada tentera jin, ada tentera daripada manusia dan boleh bawa singgasana. Tapi semua tu sedikit pun tidak menjadikannya tertipu dengan nikmat. Berbeza dengan biasa orang tak beriman dapat harta, dapat kuasa, biasanya tertipu. Contoh, cuba baca ni. Wanada Fir'aun. Fir'aun menyeru fi qaumihi, pada kaumnya. Qala ya qaumi, dia berkata, wahai kaum aku, alaysa li mulku Misra? Dia kata pada kaum dah, bukankah aku ada kerajaan? Tengok ayat. Ayat apa tu? Ayat kufur ke ayat syukur? Kufur. Biasa kalau dapat kerajaan, kufur. Yang dalam Quran Allah sebut ada dua kerajaan yang beriman, yang sentiasa bersyukur. Satu Nabi Sulaiman. Yang kedua? Yang kedua apa? Apa dah? Tak. Zulkarnain. Lepas tu ada dua kerajaan yang kufur dalam Al-Quran. Satu. Yang kedua? Namrus. Wahazil anhar. Satu berbangga dengan kerajaan, yang kedua berbangga dengan ni sungai-sungai tajri min tahti, mengalir bawah istanaku. Afala tubsiru, kamu tak nampak ke? Faham tak? Kamu tak nampak ke istanaku besar? Sebab tu Allah hancurkan dia dengan apa? Dengan apa dia bangga. Okey, ayat lain. Okey, ini kisah Namrus. Tengok, ayat ni panjang, saya ringkaskan. Allah tanya Nabi Muhammad, kamu tak lihat ke orang yang haja Ibrahim, yang berhujah, berdebat dengan Ibrahim? Siapa? Berdebat tentang apa? Tentang Tuhan. Nabi Ibrahim beriman, tapi yang tu kufur. Allah tak sebut nama. Allah sebut apa? An atahullahul mulka. Orang ni yang berdebat dengan Ibrahim ialah orang yang Allah bagi
mulk. Allah tak sebut nama. Allah sebut apa? Sebab dia sombong, sebab dia kufur, iaitu kerajaan. Jadi maksudnya biasa yang dapat kerajaan ni susah nak jadi orang yang bersyukur. Jadi jangan usaha nak dapat kerajaan. Biarlah orang lain merintah. Kan? Tanggungjawab besar dan soalan pun berat. Okey, ayat lain. Okey, surah Insan. Allah kata apa? Inna hadainahu sabil. Kami tunjukkan manusia jalan. Apa tujuan? Tujuannya ialah untuk menguji manusia, satu, sama ada dia syakir, sama ada dia jadi orang yang bersyukur ataupun kafur. Ada hasil yang ketiga. Syukur pun tak, kufur ke tak. Tak ada. Sebab itulah balasan di akhirat pun ada dua tempat dia. Satu syurga, satu satu lagi hadis. Last hadis. Okey. Hadis ni biasa kita dengar, tapi kadang-kadang bila berlaku masalah kita lupa pada hadis ni. Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW, ajaban. Cuba terjemah. Ajaban? Aku rasa kagum. Nabi kagum dengan siapa ni? Li amril mu'min. Terhadap urusan orang beriman. Nabi kagum. Apa sebab Nabi kagum? Nabi ni orang hebat. Bila Nabi hebat, dia kagum kepada benda yang hebat, bukan benda kecil. Apa hebat ni? Iaitu inna amrahu, sesungguhnya urusan orang beriman, inna amrahu kullahu, semuanya khair. Urusan orang beriman semuanya baik. Tak ada yang tak baik. Kalau ada yang tak baik, dia bukan orang beriman. Kemudian Nabi hurai. Macam mana tu? Semua urusan orang beriman baik. Nabi huraikan. Walaysa zakah li ahadin illa lil mu'min. Tak ada sifat ni, iaitu semua urusan yang baik, tidak ada kecuali khas untuk orang beriman sahaja. Kemudian Nabi hurai, in asabatus sarra. Kalau sarra ni benda yang menggembirakan, nikmat sihat, harta, datang kepadanya, sikapnya apa? Kalau sarra, dia syakar. Dia bersyukur, dia semakin taat, bukan semakin sombong. Fakana khairan lah. Maka itu adalah baik untuknya. Apa yang baik? Ada dua. Satu sarra, yang kedua syakara. Sarra nikmat yang baik, syakara bersyukur. Yang mana satu yang Nabi kata baik? Syakara. Yang ni baik. Sarra benda tu jadi baik. Buktinya apa? Berapa ramai yang dapat sarra kufur. Jadi yang baik bukan nikmat. Yang baik ialah kalau dia bersyukur dengan nikmat. Okey, satu. Yang kedua, wa in asabathu darra. Darra lawan dia sarra. Kalau sarra benda menggembirakan, benda baik. Lawan dia benda yang memudaratkan. Sakit, miskin, hilang pekerjaan, kematian. Maka sikapnya apa? Sabara. Maka Nabi kata, baik, fakana khairan lah. Itu adalah baik untuknya. Apa yang baik? Sabar ke darra? Okey, satu dapat nikmat baik, satu dapat musibah.
ada yang ketiga. Ada tak keadaan kita yang ketiga? Nikmat baik pun tak, musibah pun tak. Ada? Ada? Ada tak? Tak ada. Maka Nabi kata, akhirnya semua urusan orang beriman baik. Tak ada yang tak baik. Kalau contohlah dia kata, Ustaz, saya ada sejarah hitam. Baik ke tak? Dia bukan beriman. Tak ada sejarah hitam bagi orang beriman. Ustaz, dulu saya jahat. Saya tak solat. Adakah itu sejarah hitam? Tak. Ada satu kata Sayyidina Ali, kadang-kadang orang buat dosa besar yang menyebabkan dia sedar dan insaf dan bertaubat adalah lebih baik daripada orang yang tak buat dosa besar, asyik buat amal soleh je sehingga dia rasa dia okey. Yang buat dosa besar lagi baik. Boleh faham? Sebab apa? Dia sedar dan insaf berpunca daripada dosa besar. Tapi jangan pula, lepas ni saya nak buat dosa besar, supaya lepas tu saya bertaubat, insaf betul-betul. Yang bunuh 100 orang, musibah besar tak? Tapi ke penghujung kehidupan dia syurga kan? Apa punca? Sebab dosa banyak sangat sampai dia rasa takut, dia tetap nak bertaubat walaupun diberitahu tidak ada peluang untuk bertaubat. Boleh faham? Jadi saya nak ulang, kadang-kadang kita ada masalah, kita sedih. Kenapa sedih? Nabi kata, kalau kamu orang beriman, semuanya baik. Tak ada yang tak baik. Okey ke? Dah cukup. Ada soalan? Apa maksud wali Allah? Wali Allah di sisi apa ni? Wali Allah ada dua. Satu di sisi Allah. Yang kedua, wali Allah di sisi orang Melayu. Kalau di sisi Allah, wali Allah ialah orang bertakwa. Allah sebut surah Yunus, allazina kanu yattaqun. Itulah wali Allah. Siapa yang bertakwa, Allah kata, Allah sendiri intirah, itulah awliyaullah, wali Allah. Tapi kalau wali Allah di sisi orang Melayu, siapa? Yang terbang kat udara, jalan atas air. Lepas tu bawa kereta pakai isi air bukan minyak. Malam ni duduk kat Bukit Jelutong, pagi besok subuh dak kat Mekah. Itu wali di sisi. Lepas tu buat tasbih pula besar, sangkut kat leher kan. Jadi wali Allah di sisi Allah ialah orang bertakwa. Jadi wali nombor satu siapa? Nabi lah. Nabi lah. Okey. Ada soalan lain? Kalau tak ada, okey. Siapa yang tanya Zakwan? Dalilnya ayat surah Yunus ayat 62 dan 63. Jadi kalau orang tanya ada dalil tak? Wali Allah ialah orang bertakwa. Ya. Surah Yunus ayat 62 dan 63. Okey, insya-Allah kelas sirah pagi besok tiada. Batal. Dan kelas hadis bagi kami pun batal. Tapi walaupun kelas batal, pastikan anda menjadi orang yang bersyukur. Jangan jadi orang yang kufur nikmat. Nikmat tak ada kelas, dia pun kufur. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل